Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ajmal Syahrir bin Farusdi, nombor metrik UFF 210022. Di video ini saya akan menerangkan tentang peranan juruaudit dalam pentadbiran korporat dan penemuannya di dalam syarikat Enron Corporation beserta 3 prinsip. Untuk memulakan, biar saya terangkan tentang juruaudit dan apakah peranan mereka dalam tadbir urus korporat. Juruaudit ialah individu yang meneliti ketepatan urus niaga perniagaan yang direkodkan. Juruaudit diperlukan untuk mengesahkan bahawa proses berfungsi seperti yang dirancang dan penyata kewangan yang dihasilkan oleh organisasi mencerminkan keputusan operasi dan kewangannya secara adil. Juruaudit menilai operasi kewangan dan memastikan organisasi dijalankan dengan cekap. Mereka menyentuh dengan menjejak aliran penjagaan dari awal hingga akhir dan mengesahkan bahawa dana organisasi diakaunkan dengan betul. Bagi kes syarikat awam, tugas utama juruaudit adalah untuk menentukan sama ada penyata kewangan mengikut prinsip perakaunan penerimaan umum atau GAAP. Untuk memenuhi keperluan ini, juruaudit memeriksa data perakaunan rekod kewangan dan aspek operasi perniagaan dan mengambil nota terperinci dan pada setiap langkah proses yang dikenali sebagai jejak audit. Setelah selesai, penemuan juruaudit dibentangkan dalam laporan yang muncul sebagai mukadimah dalam penyata kewangan. Terdapat beberapa jenis juruaudit: juruaudit luar, juruaudit dalaman, juruaudit forensik, juruaudit kerajaan dan juruaudit potensi pelaburan. Apakah sebenarnya peranan mereka dalam tadbir urus korporat? Lembaga pengarah akhirnya bertanggungjawab ke atas organ bagi tadbir urus berkesan organisasi. Tadbir urus korporat ialah nama kolektif yang diberikan kepada pelbagai dasar, peraturan, amalan dan proses yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lembaga untuk mentadbir organisasi dengan berkesan, memantau penggunaannya dan memenuhi objektifnya. Juruaudit boleh memberi nilai tambahan dengan memasukkan ulasan proses dan prosedur organisasi dalam bidang seperti budaya korporat, cara mengenal pasti dan mengurus risiko, kemampanan, keselamatan cyber, perancangan perniagaan dan terakhir risiko geopolitik sekarang. Syarikat Enron Corporation, apa yang berlaku kepada mereka secara ringkasnya? Enron Corporation adalah salah satu perusahaan terbesar di Amerika Syarikat yang menyediakan perkhidmatan jalur lebar, runcit dan pengangkutan secara borong. Tadbir urus korporat yang lemah menyebabkan syarikat itu gagal dan mengalami muslih pada 2 Disember 2002. Dengan melancarkan tempoh baharu pembaharuan revolusi kepada tadbir urus korporat secara global, memberi tumpuan kepada pembaharuan perundangan untuk mencegah atau mengurangkan keruntuhan syarikat pada masa hadapan. Peralihan Enron daripada syarikat tenaga lama dan dalam talian kepada perusahaan tenaga perdagangan sedunia berteknologi tinggi dianggap sebagai sesuatu yang inovatif. Prinsip 1. Kepimpinan dan kekesanan lembaga pengarah. Apa yang berlaku kepada lembaga pengarah Enron, di mana pengarah berfungsi di bawah peraturan pertimbangan perniagaan yang memberi mereka kebebasan yang besar untuk membuat pertimbangan perniagaan dengan niat baik tanpa kecuaian pertumbuhan penipuan atau salah laku lain. Kebanyakan syarikat yang didagangkan secara awam, termasuk Enron, membeli insurans liability pengarah yang membayar perbelanjaan undang-undang pengarah dan kos lain dalam prosiding tersebut. Antara yang paling penting tetapi fungsinya ialah memastikan penyata kewangan syarikat memiliki status kewangannya dengan betul kepada pemegang saham dan orang ramai yang melabur. Fungsi utama Board of Director adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Kegagalan pemegang amanah. Lembaga pengarah Enron gagal melindungi pemegang saham Enron dan menyumbang kepada kejatuhan syarikat awam ke-7 terbesar di Amerika Syarikat. Dengan membenarkan Enron terlibat dalam perakaunan berisiko tinggi, urus niaga konflik kepentingan yang tidak sesuai, aktiviti luar buku yang tidak didedahkan secara meluas dan papasan eksekutif yang berlebihan, lembaga pengarah menyaksikan banyak tanda amalan yang boleh dipersoalkan oleh pengurusan Enron selama beberapa tahun, tetapi memilih untuk mengabaikannya sehingga menjejaskan pemegang saham, pekerja dan rakan perniagaan Enron. Perakaunan berisiko tinggi. Lembaga pengarah Enron dengan sengaja membenarkan Enron
terlibat dalam amalan perekonomian berisiko tinggi. Konflik kepentingan yang tidak sesuai. Walaupun terdapat pencanggahan kepentingan yang jelas, Lembaga Pengarah Enron meluluskan pengaturan yang tidak pernah berlaku sebelum ini yang membenarkan Ketua Pegawai Kewangan Enron menubuhkan dan mengendalikan dana ekuiti persendirian LJM yang berurus niaga dengan Enron dan mengawal keuntungan atas perbelanjaan Enron. Lembaga pengarah menjalankan pengawasan yang tidak mencukupi terhadap transaksi LJM dan kawalan pampasan serta gagal melindungi pemegang saham Enron daripada urus niaga yang tidak adil. Aktiviti luar buku yang tidak didedahkan secara meluas. Lembaga pengarah Enron dengan sengaja membenarkan Enron menjalankan aktiviti luar buku berbilion dolar untuk menjadikan keadaan kewangannya kelihatan lebih baik daripada sebelumnya dan gagal memastikan pendedahan awam yang mencukupi mengenai liability luar buku yang menyumbang kepada keruntuhan Enron. Pampasan berlebihan. Lembaga pengarah Enron meluluskan pampasan yang berlebihan untuk eksekutif syarikat. Gagal memantau pengeluaran tunai terkumpul yang disebabkan oleh bonus tahunan 2000 dan pelan unit prestasi Enron, dan gagal memantau atau menghentikan penyalahgunaan oleh pengerusi lembaga dan ketua pegawai eksekutif Kenneth Lay dari sebuah syarikat dibiayai berjuta-juta dolar serta talian kredit peribadi. Kurang kebebasan. Kebebasan lembaga pengarah Enron telah terjejas oleh hubungan kewangan antara syarikat dan ahli lembaga pengarah tertentu. Lembaga pengarah juga gagal memastikan kebebasan juraaudit syarikat membenarkan Anderson menyediakan perkhidmatan audit dalaman dan perundingan semasa perkhidmatan sebagai juraaudit luar Enron. Prinsip kedua, audit dan pengurusan risiko yang berkesan. Menurut Madura 2009, alat pengurusan risiko kewangan Enron dinilai kerana sifatnya yang canggih dalam menilai risiko, iaitu sebelum ia jatuh. Penilaian risiko merupakan elemen penting dalam organisasi Enron kerana ia meningkatkan keberkesanan rancangan perniagaan dan mengawal persaingan dalam persekitaran. Penubuhan operasi jangka panjang sepatutnya dilindungi untuk melindungi organisasi daripada sebarang ketidakstabilan harga tenaga. Dalam melindungi nilai risiko organisasi dengan anak syarikat tujuan yang berbeza, Enron dapat mengekalkan risikonya dengan berkesan. Walau bagaimanapun, pihak pengurusan tidak dapat mengambil kira urus niaga yang kompleks. Faktor risiko lain yang Enron diabaikan ialah sokongan atau penguatkuasaan nilai entiti atau standard etika yang tidak berkesan dalam melaksanakan aktivitinya. Memperkukuhkan sokongan diri. Suruhanjaya Security dan Bursa dan organisasi kawal selia termasuk Bursa Saham Negara harus mengukuhkan keperluan untuk jawatan kuasa audit di syarikat dagangan awam, termasuk dengan menghendaki pengerusi jawatan kuasa audit memiliki kepakaran pengurusan kewangan atau perakaunan dan dengan memerlukan audit bertulis piagam jawatan kuasa yang mewajibkan jawatan kuasa mengawasi penyata kewangan dan amalan perakaunan syarikat serta mengupah dan memecat juraaudit luar dan mengukuhkan keperluan untuk kebebasan juraaudit, termasuk dengan melarang juraaudit luar syarikat daripada menjadikan syarikat dengan perkhidmatan pengauditan dalaman atau perundingan secara serentak dan daripada mengaudit kerjanya sendiri untuk syarikat. Kesimpulannya, penilaian risiko adalah aktiviti penting dalam sesebuah organisasi. Jabatan Pengurusan Risiko bertanggungjawab atas kejatuhan Enron. Walau bagaimanapun, pengurus risiko perlu memahami teknik penilaian risiko untuk berjaya dalam operasinya. Semua organisasi harus menilai pendekatan berasaskan risiko semasa melabur. Organisasi harus menentukan aktiviti kawalan yang wujud dalam entiti dan mewujudkan strategi yang akan meningkatkan pengurangan risiko. Dalam kes di mana aktiviti kawalan tidak tersedia, pelaksanaan harus dipertimbangkan. Dalam skandal Enron, audit dalaman adalah bahagian penting dalam tadbir urus syarikat. Selepas Anderson menyediakan dan menjalankan juraaudit dalaman 4 tahun, kekurangan jabatan audit dalaman yang aktif menyumbang kepada keruntuhan Enron dengan meningkatkan kemungkinan penipuan yang belum ditemui yang boleh dipersoalkan urus niaga dan menguruskan keuntungan. Juraaudit penyumbaran luar mungkin telah menjejaskan keberkesanan jabatan audit kerana
pengetahuan perniagaan mereka yang tidak mencukupi. Enron sepatutnya membangunkan jabatan auditnya. Audit dalaman mungkin telah menambah baik, tapi urus korporat. Audit dalaman harus menilai kawalan dalaman keberkesanan menjalankan penilaian risiko dan proses pengurusan, memastikan pematuhan prosedur termasuk integriti sistem IT dan menghasilkan ringkasan jawatan kuasa audit. Juruaudit luar Enron juga menyumbang kepada tragedi itu. Tanggungjawab juruaudit adalah untuk memberikan keyakinan yang munasabah bahawa pelaporan kewangan pengurusan adalah tepat, dan juruaudit luar yang adil mestilah objektif dan tidak mempunyai kepentingan kewangan terhadap pelanggan audit. Arthur Andersen gagal menghasilkan laporan audit yang berkualiti dan memusnahkan banyak dokumen Enron menunjukkan kelemahan fidusiarinya. Prinsip ketiga, integriti dalam pelaporan korporat dan hubungan bermakna dengan pihak berkepentingan. Contoh, pengurus atasan Enron mengambil imej perhubungan awam mereka sebagai warga korporat yang bertanggungjawab sambil menipu pelapor dan pekerja secara rahsia melapisi poket mereka sendiri dengan dana yang dialihkan. Pengurusan dan ahli lembaga menjadi buta moral, pekak dan bisu selepas mengabaikan kritikan pemberi maklumat yang mengurangkan keupayaan mereka untuk kesedaran etika dan tindak balas strategik yang mana mereka bertanggungjawab secara moral. Di luar mesyuarat rasmi jawatan kuasa dan lembaga pengarah, Enron menerangkan interaksi atau komunikasi yang sangat sedikit, sama ada di kalangan lembaga pengarah atau antara ahli lembaga pengarah dengan Enron atau kaki tangan Andersen, sehingga syarikat mula mengalami masalah yang teruk pada Oktober 2001. Dari Oktober hingga syarikat kebangkrutan pada 2 Disember 2001, lembaga pengarah telah mengadakan pelbagai mesyuarat, kadang-kala hampir setiap hari. Sebagai kesimpulan, didapati bahawa kejatuhan Enron adalah disebabkan oleh struktur dan amalan pentadbiran yang lemah. Lembaga pengarah Enron didakwa melanggar kewajipan fidusiarinya kepada syarikat. Pekerja mereka melihat salah selaku pemimpin tertinggi tetapi hanya sedikit yang bercakap, dan sistem pemberi maklumat yang tidak menyokong menjadikan tadbir urus korporatnya yang lemah tidak dapat dielakkan. Lembaga pengarah menerima prosedur perakaunan berisiko tinggi, gagal untuk mengelakkan konflik kepentingan dan tidak cukup mengawasi perniagaan penting dan pilihan papasan eksekutif. Bagi juruaudit, dan walaupun terdapat bukti yang berbeza tentang bagaimana buan ekonomi mempengaruhi pandangan juruaudit, banyak peraturan mengikut Akta Saham 2002 untuk menghalang atau menjegat juruaudit daripada menyediakan perkhidmatan bukan audit kepada pelanggannya. Laporan ini mengesyorkan lebih banyak penyelidikan untuk menilai peraturan tadbir urus korporat global. Berikut ialah model tadbir urus korporat yang baik untuk pencegahan keruntuhan seperti Enron. Untuk struktur dan proses lembaga pengarah, pengawasan yang berkesan terhadap tindakan pengurusan perbadanan seperti mengawal selia urus niaga perniagaan yang kritikal, mengekalkan mesyuarat lembaga secara tetap, berancang dan teliti dan mengawal pampasan eksekutif dan memisahkan peranan CEO dan pengerusi. Bagi Jabatan Audit Dalaman, untuk menambah baik tadbir urus korporat, mengasingkan tugas audit dalaman dan luaran tanpa memberi pembahasan lebih kepada juruaudit untuk perkhidmatan bukan audit daripada audit. Dan untuk hak pihak berkepentingan dan budaya korporat, merumus dan mematuhi etika dan kod kelakuan. Sekian daripada saya. Terima kasih.